Okey, kita lihat latihan prestasi untuk soalan nombor 1, iaitu radar 1 menunjukkan susunan radar untuk menghitung nilai kalori. Okey, nilai kalori bagi sampel, beberapa sampel makanan. Okey. Bagi sampel makanan. Ini highlight kita, dia nak mengira atau menghitung nilai kalori. Okey. Daripada gambar raja, kita dapati ada sampel makanan yang dibakar, iaitu jisimnya 1 gram. Selepas itu kita ada isi padu air dan dah siap-siap ditukarkan kepada jisim air, iaitu 10 gram air. Selepas itu dia ada jarum. Okey, lepas tu ada tabur didih dan ada termometer. Okey. Ini adalah nama dia ialah kalorimeter. Okey, yang seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, so berdasarkan raja 1, rekodkan bacaan termometer tersebut. So daripada gambar rajah yang di zoom out kan ni, so kita dapati ini 55, 56, 57, 58, 59, 59. Okey. So, kita boleh tulis dalam ruangan jawapan ini, iaitu 59.0 darjah Celsius. Okey. Seterusnya kita lihat soalan B, menyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Dimanipulasikan ialah apa yang kita ubah-ubah. Okey. Kalau ikut soalan tadi, dia beritahu daripada atas menghitung nilai kalori bagi beberapa sampel makanan. Jadi, yang kita ubah-ubah ialah sampel makanan. Ataupun, kalau kita tahu apa sampel makanan tu, kita boleh tukarkan kepada nama sampel makanan tersebut. Contoh, dalam soalan ni mungkin tak ada. Okey, kalau ikut sebelum ni, kita buat dalam eksperimen, kita buat kacang tanah, okey, roti dan ikan bilis pun diterima untuk pemboleh ubah dimanipulasikan. Senaraikan apa sampel makanan yang kita ubah-ubah tu, boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kita tak tahu, kita just tulis sampel makanan, boleh. Okey, seterusnya kelaskan sampel makanan berikut mengikut kelas makanan yang betul. Jadi, bijirin, kita ada bijirin, kita ada daging, kita ada pisang dan kita ada telur. Okey. Jadi, kalau yang tergolong dalam protein ialah, okey, kalau protein kita letak ialah daging. Okey. Seterusnya karbohidrat. Okey, karbohidrat adakah ia telur? Okey. So, karbohidrat kita lebih kepada pisang. Okey. Pisang mengandungi karbohidrat. Telur ni kita ada juga sebahagiannya boleh dikatakan sebagai protein dan sebahagiannya mempunyai lemak. Kalau yang berwarna kuning lebih pada lemak, yang warna putih tu lebih kepada protein. Kalau karbohidrat kita jelas terus kita ambil pisang. Okey, so pisang lagi tepat dalam kelas makanan sebagai karbohidrat berbanding dengan telur. Okey. So, telur kita tak terimalah sebab telur ni kita tak tahu. Kita lebih kepada protein dan kadang-kadang dia lebih kepada lemak. Okey. Jadi nak lebih tepat kita ambil pisang tergolong dalam kelas makanan karbohidrat. Okey. Seterusnya, jadual 1 menunjukkan bacaan termometer selepas pembakaran beberapa sampel makanan. Okey. So dekat sini dia beri perubahan suhu, kacang tanah 95, ikan bilis 89 dan roti 67. Okey, dah telah diberikan perubahan suhu. Jadi berdasarkan jadual 1, nyatakan satu inference. Okey, satu inference. Apakah yang dikatakan sebagai alasan kepada pemerhatian? Jadi, kalau untuk cara teknik menjawab yang betul, kalau soalan dekat bahagian atas tiada pemerhatian, jadi untuk soalan inference, berikan dahulu
pemerhatian, iaitu perubahan suhu air bagi kacang tanah lebih tinggi. So ini yang dikatakan sebagai pemerhatian. Kita nyatakan dahulu apakah pemerhatian, barulah kita hujungnya kita lakukan ataupun kita tulis sebagai alasan ataupun inference. Kerana apa perubahan suhu air bagi kacang tanah lebih tinggi? Kerana kalorinya lebih tinggi ataupun mengandungi, kita boleh tulis mengandungi lemak yang tinggi ataupun kandungan karbon yang lebih tinggi pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita lihat nilai kalori bagi kacang tanah. So masuk saja dalam formula 4.2 darab dengan jisim air, iaitu 10, darab dengan perubahan suhu, bahagi dengan, okey, kita lihat dekat soalan ini dia mempunyai sampel makanan iaitu 1 gram. Jadi 1 gram bahagi dengan 1000 untuk kita dapatkan kilojoule. So jadi selesaikan dahulu bahagian atas, lepas tu bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 3.99. Okey, sekian untuk latihan prestasi nombor 1.